Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bersama Mr. Afifi. Okey, dalam rancangan Science Tube with Mr. Afifi, kita akan terus ke sains bersama Mr. Afifi. Baik, kali ini kita akan cuba untuk membincangkan ataupun meneruskan topik untuk subjek sains tahun 3, iaitu tentang topik tumbuh-tumbuhan. Okey, sebelum ini kita dah belajar di topik 4 mengenai haiwan. Bagaimana tabiat pemakanan haiwan kita dah tengok. Okey, bagaimanakah ciri-ciri struktur gigi haiwan. Okey, jadi kalau kata nak tengok episod yang lepas, boleh ke episod yang sebelum ini. Okey, jadi hari ini kita akan untuk episod kali ini kita akan teruskan untuk topik tumbuh-tumbuhan. Okey, baik, dalam topik ini kita akan belajar beberapa perkara, okey, tentang bagaimana cara pembiakan tumbuh-tumbuhan, okey, dan apakah kesan, okey, yang akan terjadi jika tumbuhan ini tidak membiak. Okey, baik. Jadi siapa yang ini cikgu gunakan buku teks kamu. Kalau siapa yang tak ada buku teks, kamu boleh tengok saja di paparan yang ada di depan kamu ni. Kalau kamu ada buku teks, kamu boleh buka dan mungkin kamu boleh buat rujukan ataupun kamu nak catat apa-apa. Okey? Dah bersedia? Dah. Okey, kalau bersedia cuba angkat tangan. Tunjuk macam ni. Okey, bagus. Baik, jadi sekarang ni untuk tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ni ada di sekeliling kita. Tepi rumah kamu ada, dekat sekolah kamu ada, dekat rumah nenek kamu ada. Okey? Macam-macam ada. Kita dah belajar mengenai tumbuh-tumbuhan di tahun 2 dan juga tahun 1. Baik, sekarang ni gambar ini sedang menunjukkan satu program penanaman semula pokok bakau. Pokok bakau ni pokok yang hidup di tanah-tanah yang berpaya macam ni. Okey, jadi ini adalah program penanaman semula pokok bakau. Jadi dia kata, wah, banyaknya anak pokok. Mengapakah mereka perlu menanam semula anak pokok? Okey, pokok bakau ni untuk untuk pengetahuan kamu banyak gunanya. Jadi orang sentiasa mengambil ataupun menebang pokok bakau untuk beberapa kegunaan dalam proses contohnya pembinaan pun, ataupun kadang-kadang kita guna untuk membuat pelbagai, kalau macam pengakap dia ada buat gadget guna pokok bakau ni. Okey, baik, jadi sebab apa? Sebab apa kita kena tanam balik? Sebab kita tak nak benda tu pupus. Jadi kita tak nak lah nanti sampai satu masa ni kita asyik tebang, kita asyik ambil aja pokok tu. Lama-lama pokok tu dah tak ada di muka bumi. Kita nak cari pun susah. Sebab itu apabila kita menanam pokok, kita mengambil ataupun menebang pokok, kita mestilah tanam semula. Okey, bukan semua pokok lah. Pokok-pokok tertentu sahaja. Okey. Baik, jadi dia kata sekarang ini kita nak tengok cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Macam ini kita tanam kan. Jadi macam mana dia tanam ni, sebenarnya dia tanam apa? Okey, kita akan tengok selepas ini. Baik, jadi sekarang ini cara pembiakan tumbuh-tumbuhan ada 6. Okey, ada berapa? Ada 6. Okey, yang pertama adalah biji benih. Biji benih ni adalah yang paling kamu biasa tengok. Di mana? Dalam buah apple, dalam buah tembikai, dalam buah betik, kamu apa makan lagi? Buah limau, okey? Okey, semua tu yang kamu nampak dekat tengah-tengah tu, biji tu adalah biji benih. Itulah yang kita panggil biji benih. Macam ini dalam contoh ni dia kata pokok cili dan pokok betik. Pokok betik dekat tengah-tengah dia tu, bila kamu belah je pokok betik tu, tengah-tengah ada warna hitam, itulah biji benih pokok betik. Kalau pokok cili yang dalam tu yang kamu makan tu, itulah biji benih pokok cili. Pokok yang berbuah membiak pokok yang berbuah membiak melalui biji benih. Okey, kebiasaannya. Okey, baik, seterusnya anak pokok. Okey, anak pokok yang tumbuh di sekeliling induknya boleh menjadi pokok baru, contohnya pokok pisang dan juga pokok keladi. Okey, pokok pisang kalau kamu perhatikan, kalau kamu pergi dekat kalau kamu tanam pokok pisang, kamu akan perhatikan tiba-tiba ada anak pokok yang tumbuh di tepi-tepi dia.
Dia ada beberapa pendapat lah. Ada setengah orang kata kalau daripada segi penanaman, kalau ada anak pokok di sekeliling terlalu banyak, tak berapa elok untuk pokok pisang induk. Sebab apa? Sebab dia akan mengganggu proses penyerapan nutrien. Dia orang akan berebut lah sesama dia orang. Okay, jadi kebiasaannya bila kita ada anak pokok pisang ni, dia orang akan korek dan akan alihkan ke tempat lain untuk membiak dengan lebih besar. Okey, atau untuk sampai dia besar lah. Okey, dan juga dalam contoh ni adalah anak pokok keladi. Okey, ini adalah pembiak melalui anak pokok. Okey. Jadi kalau kamu nak ambil dia, kamu nak tanam, kamu ambil anak pokok ini, kamu korek dengan tanah dia, dengan akar dia tu, kamu tanam dekat tempat lain. Kamu nak tanam dekat rumah ke, tanam dekat kampung kamu ke. Okey. Baik, ini kamu cuba perhati, okey, nanti. Baik. Kemudian batang bawah tanah. Yang ini ialah batang bawah tanah, ialah bahagian pokok yang boleh menjadi pokok baru apabila ditanam dalam tanah. Sebagai contoh, bawang, pokok ubi kentang. Okey, nampak ni. Sekarang ni ubi kentang, pokok bawang. Okey, benda ni kalau kamu ambil dan kamu tanam di dalam tanah, dia akan automatik menjadi pokok yang baharu. Tapi hasil dia ada di mana? Hasil dia di bawah tanah. Kamu takkan nampak di atas. Dia akan hasil dia tu akan berada di bawah tanah. Dia akan tumbuh pokok je, daun dia di atas, tapi kentang, bawang apa semua tu akan ada di dalam tanah. Sebab tu kalau kamu tengok cara orang mengutip kentang, mengutip bawang, kamu akan tengok dia akan korek di dalam tanah. Okey? Baik. Seterusnya adalah spora. Okey, spora ialah pokok yang tidak berbunga. Okey, kebiasaannya pokok yang tidak berbunga membiak melalui spora. Okey, contoh dekat sini ada cendawan dan paku pakis. Okey, mana spora ni? Yang dekat nampak tak? Dekat tanda dekat dia punya daun ni ada spora, dekat cendawan ni pun ada spora. Spora ni dia akan jatuh dan kemudian dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Okey, dan pokok yang membiak melalui spora biasanya adalah pokok yang tidak berbunga dan juga tidak berbuah biasanya. Okey, itu spora. Okey. Kemudian keratan batang, contoh pokok yang boleh ditanam melalui keratan batang adalah pokok ubi kayu dan juga pokok bunga kertas. Keratan batang ni macam mana? Maksudnya kamu kerat batang dia, kamu hanya ambil batang tu dan tanam di tanah yang lain dan insya-Allah dia akan boleh hidup kalau keperluan asas dia cukup. Tapi jangan kamu tebang, potong kerat batang ni, lepas tu kamu biar lama dekat luar, lepas tu baru kamu nak tanam. Itu mungkin tak boleh. Okey. Jadi dia adalah tempoh masa dia. Okey. Contoh ni pokok ubi kayu, pokok bunga kertas. Okey, dan kemudian yang terakhir sekali cara pembiakan tumbuh-tumbuhan adalah melalui daun. Di sini adalah pokok setawar dan juga pokok lidah jin. Lidah jin pernah tengok? Lidah jin ni biasanya banyak dekat sekolah-sekolah tau ditanam. Sebab apa? Sebab dia cantik, dia berwarna hijau dan kuning, ada sikit-sikit kuning. Kemudian dia mudah hidup dan mudah dijaga. Okey, pokok setawar ni biasanya kalau kamu naik ke darjah 4 atau 5, kamu akan buat eksperimen di mana kamu akan ambil daun setawar ni dan masukkan. Biasa zaman dulu cikgu ambil daun setawar ni, cikgu letak dalam buku tau. Buku ataupun surat khabar, tutup dia, nanti lama-lama dia akan tumbuh daun-daun baru. Okey, di sekeliling macam ni. Macam dalam gambar ni. Okey, kamu tengok dalam gambar ni, macam ni. Dia akan tumbuh daun-daun baru. Okey, di sekeliling daun tersebut. Itu adalah cara dia membiak melalui daun. Baik, jadi sekarang ni cuba berikan contoh tumbuh-tumbuhan lain yang membiak melalui cara pembiakan yang telah dinyatakan. Okey, sebagai contoh kalau anak pokok, kita ada pokok apa? Kita ada pokok nenas. Okey, anak pokok kita ada pokok nenas. Okey, kemudian pokok aloe vera. Aloe vera cikgu rasa melalui anak pokok juga. Dia ada anak pokok yang baru, kamu ambil dan kamu tanamkan di tanah yang baru, dia akan tumbuh. Okey, baik, nanti kamu akan cari lagi apakah contoh-contoh tumbuh-tumbuhan yang membiak melalui cara yang dinyatakan di atas. Ada berapa? Ada 6. Okey. Ya, baik. Jadi sekarang ni apakah kepentingannya? Okey, apakah kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan ni? Sebab apa kita nak jaga sangat? Kenapa kita tak tebang, betul habis? Kenapa? Sebab
ada beberapa, kalau kita tengok situasi di sini, tumbuh-tumbuhan sentiasa membiak untuk menambahkan bilangan dan dapat mengekalkan spesies. Sama juga macam manusia dan sama juga macam haiwan. Yang pertama paling penting adalah untuk mengekalkan spesies. Kalau dia tak membiak, dia tak ada lah dah. Maksudnya kalau pokok betik tak membiak dah, tak adalah kita dapat makan betik dah. Okey? Baik, jadi situasi satu tengok dia kata, kita beruntung kerana tumbuh-tumbuhan di sini tumbuh semula. Bolehlah kita sentiasa mendapat makanan. Nampak? Contoh macam kamu ada kebun, atau kamu ada ladang, kamu bela lembu, kamu bela kerbau, kamu bela kambing. Okey? Dan kamu beri dia makan rumput yang hidup di situ, di tepi tu. Okey, makan. Cuba kamu bayangkan kalau rumput tu tak tumbuh dah. Maksudnya lembu tu makan rumput tu, kemudian rumput tak tumbuh. Jadi lembu nak makan apa? Takkan kita nak bawa lembu tu pula pergi ke ladang yang lain untuk makan. Betul? Jadi kita perlukan, sebab itulah tumbuh-tumbuhan ini perlu membiak untuk mengekalkan spesies sebagai sumber makanan kepada haiwan dan juga manusia. Okey, baik. Situasi 2, habitat. Habitat kita di sini telah musnah, dia kata, monyet tu kata. Nasib baiklah pokok-pokok di hutan sebelah masih ada dan sentiasa tumbuh. Dapatlah kita berlindung di sana pula. Nampak? Siapa yang tebang pokok ni? Nampak ni? Manusia lah. Manusia yang suka menebang pokok di hutan. Tetapi bila dia tebang, dia tak nak tanam semula. Jadi apa yang berlaku? Tanah yang sepatutnya ada hutan, tiba-tiba hilang. Jadi haiwan nak duduk di mana? Monyet, kesian dah tak ada tempat nak bergayut. Okey, jadi kesian dekat haiwan-haiwan. Jadi haiwan pun berpindah ke hutan yang lain. Cuba bayangkan kalau semua hutan dah tak ada. Kat mana monyet nak duduk? Dalam rumah kamu lah. Nak kongsi rumah dengan monyet? Tak nak kan? Okey, jadi sebab itu kita kena pelihara dan pulihara hutan. Okey, maksudnya kalau dah ditebang, kita mestilah menanam semula supaya hutan ataupun tumbuh-tumbuhan dapat mengekalkan spesies dia. Okey, baik. Kemudian dia kata apa? Wah, segarnya udara di sini. Tentulah kerana saya dan kawan-kawan saya sentiasa ada untuk membekalkan oksigen. Seperti yang kita dah belajar sebelum ini, manusia apabila bernafas dia akan mengeluarkan karbon dioksida untuk untuk tumbuh-tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan dia akan menghasilkan oksigen untuk kita. Jadi sebab itu cikgu kata semakin banyak tumbuh-tumbuhan yang berada di sekeliling kamu, semakin segar dan semakin banyak oksigen yang dapat dibekalkan. Sebab itu kalau kamu pergi kat belah-belah kampung ataupun kawasan hutan, kamu akan rasa udaranya cukup nyaman, cukup selesa, cukup segar. Sebab apa? Kerana jumlah oksigen yang ada di situ yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan banyak. Okey? Faham dah? Okey, dan yang terakhir, kami diperbuat daripada kayu, mujurlah pokok-pokok di hutan masih membiak untuk membekalkan sumber kayu. Yang inilah yang paling banyak sekali orang tebang pokok sebab apa? Sebab nak buat perabot. Rumah kamu ada tak perabot yang dibuat daripada kayu? Cuba tengok. Cikgu rasa ada. Semua perabot yang dibuat daripada kayu tu semua daripada pokok. Jadi bila orang tebang pokok nak buat perabot, dia kena tanam semula supaya nanti pokok tu akan besar dan dia boleh menghasilkan perabot lagi. Kalau tidak, nanti tak boleh dah lah nak buat perabot. Tak boleh buat kerusi, tak boleh buat almari, semua kena buat daripada besi. Okey. Jadi kita mengapakah pembaikan tumbuh-tumbuhan penting kepada kehidupan? Ada 4 perkara tadi. Yang pertama adalah untuk sumber makanan, yang kedua adalah untuk habitat haiwan dan juga setengah-setengah tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Yang ketiga adalah untuk bekalan oksigen dan yang keempat untuk sumber kayu agar sentiasa ada. Okey, ini adalah kesimpulan dia mengapa pembiakan tumbuh-tumbuhan ni penting kepada manusia. Okey. Baik, jadi sekarang ni kita nak tengok pula. Tadi kita dah tengok cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Jadi ada juga satu pokok ataupun beberapa jenis pokok yang mempunyai pelbagai cara pembiakan. Sebagai contoh dalam gambar ni adalah biji benih kangkung, pokok kangkung. Okey? Pokok kangkung dia boleh membiak melalui keratan batang dan juga biji benih. Dia ada 2 cara. Jadi setengah haiwan dia ada lebih daripada satu cara untuk membiak. Sebab tu kangkung senang kamu dah dapat. Sebab tu kangkung murah. Kita nak beli sayur kangkung murah lagi sekarang ni. Kalau kata kangkung tu susah nak dapat, mesti mahal harga kangkung. Sebab tu kita boleh makan kangkung. Okey? Baik. Kemudian sekarang ni
tambah pula kita ada pelbagai teknologi pembiakan. Kalau kamu nak tahu, kita ada dua, iaitu seperti yang di belakang ni, iaitu kultur tisu dan juga tooth. Yang kamu boleh buat, cikgu rasa yang kamu boleh buat eksperimen ataupun kamu nak cuba adalah kaedah tooth. Kaedah kultur tisu kamu kena perlu untuk masuk ke makmal. Okey, dan agak sukar untuk kamu buat. Kultur tisu boleh menghasilkan pokok baru daripada tisu pokok yang diletakkan dalam nutrien. Yang ini agak sukar untuk kamu buat, tetapi kalau kaedah tooth, kamu insya-Allah boleh buat. Iaitu kita hanya perlu ni kita panggil tooth ni. Okey, kita buang, kita kikis, kemudian kita taruh tanah dekat dia punya tempat yang kita dah kikis tu, kemudian dia akan tumbuh sebagai anak pokok yang baru, ada akar, dan kemudian kita potong dan kita masukkan ke dalam tanah yang baru. Okey, cikgu tunjukkan sikit bagaimana video tooth, kaedah tooth pokok ni ya. Okey. Kamu tengok kat belakang cikgu ni bagaimana kaedahnya. Okey. Okey, nampak dia kikis ya. Dia kikis pokok tu. Nampak sampai buang kulit dia, kemudian dia akan ambil dia akan letak plastik dulu. Okey. Sebab di situ dia akan letak tanah. So dia akan ambil, kemudian dia akan ambil tanah. Ni tanah, dia akan campurkan tanah dengan beberapa bahan. Dan kemudian dia akan masukkan tanah tu dalam plastik ini di tempat yang kita dah kikis tadi kan. Okey, dan kemudian dia akan kemaskan dan juga dia akan ikat dengan tali ataupun kabel tight. Okey. So lebih kurang 3 ke 4 minggu dia akan tumbuh akar dalam tanah ni, kemudian kita potong dan kemudian kita pindahkan ke tanah yang baru. Ini adalah salah satu teknologi dalam pembiakan tumbuh-tumbuhan. Okey, itu yang kamu kena tahu. Baik, jadi contohnya yang kita boleh buat adalah mangga dan juga limau kasturi. Jadi cuba kamu kena lepasi contoh tumbuh-tumbuhan lain yang boleh dibiarkan menggunakan teknologi kultur tisu dan juga tooth. Nanti kamu cuba cari apakah lagi tumbuh-tumbuhan yang boleh dibiarkan melalui teknologi ataupun cara tersebut. Boleh? Okey, baik, ini adalah apa yang kamu boleh buat di rumah yang senang sahaja, iaitu hasilkan taman gantung. Gunakan botol saja, kamu kerat botol tu sikit, kemudian kamu taruh tanah dan kamu semaikan biji benih. Kemudian kalau kamu tak nak letak di atas tanah, kamu gantungkan di luar rumah lah, janganlah gantung dalam rumah. Okey, gantung di luar rumah kamu. Kamu boleh buat contoh macam ni ya. Ini adalah aktiviti yang kamu boleh cuba. Okey. Baik, jadi itu sahaja untuk topik tumbuh-tumbuhan kali ini. Okey, macam kita ingat semula, ada 6 cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian tumbuh-tumbuhan penting untuk membiak kerana apa? Kerana 4 perkara: bekal sumber makanan, habitat, sumber oksigen dan juga membekalkan sumber kayu. Dan kemudian terdapat pokok lain yang mempunyai satu ataupun lebih cara pembiakan. Contoh tadi kita tengok adalah pokok kangkung. Okay, dan kemudian pembiakan-pembiakan juga boleh menggunakan teknologi yang moden untuk mempercepat ataupun menambahkan lagi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Okay, jadi kalau kamu ada buku teks, kamu boleh jawab soalan-soalan yang berada di sini. Kalau kamu tak ada buku teks, nanti cikgu akan buat satu episod khas untuk kita bincangkan soalan-soalan sebagai ulang kaji. Okey? Baik, jadi macam biasa sebelum kita tamat episod kali ini, cikgu ada satu soalan untuk kamu. Okey, satu soalan untuk kamu. Cikgu nak kamu cuba bagi tahu cikgu. Okey, untuk soalan episod kali ini, tolong berikan cikgu dua lagi contoh tumbuh-tumbuhan yang membiak melalui spora. Okey, spora tak banyak jadi cikgu nak kamu cuba cari lagi 2 contoh tumbuh-tumbuhan yang boleh membiak melalui spora, dan jawapan ini kamu tuliskan dalam ruangan komen di bawah. Okey, nanti cikgu akan bagi tahu dan cikgu akan pilih pemenang-pemenang yang bertuah. Okey, baik. Jadi cukup sekadar itu untuk topik tumbuh-tumbuhan kali ini. Baik, jadi macam biasa, cikgu sebelum kita
berpisah. Okey, kamu jangan lupa untuk kamu subscribe channel cikgu, channel di YouTube Afifi Arif, untuk mendapatkan lagi pelbagai video makluman tentang video-video terbaru. Dan juga jangan lupa untuk like page Facebook cikgu di Facebook, iaitu Science Tube Mr. Afifi. Okey, insya-Allah kita akan berjumpa lagi selepas ini. Bye.